Sudahkah anda pastikan anak-anak anda yang berumur 12 hingga 17 tahun lengkap divaksinasi COVID-19? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Ani Bizati, dalam rancangan Hello Doktor untuk minggu ini 10 hari bulan 10 tahun 2021. Hari yang cukup cantik. Saya pasti ramai di antara kita yang gembira dengan perkabaran yang dah boleh balik kampung. Tapi sebelum tu, nak diingatkan juga kepada anda semua yang pastinya tertunggu-tunggu setiap minggu apakah topik yang kita akan bawakan. Kali ini kita akan bawakan tentang vaksinasi remaja. Dalam kalangan kita pasti telah pun mengusahakan anak-anak kita untuk lengkap divaksinasi untuk memastikan keselamatan dan juga kesihatan anak-anak kita. Yang paling penting sekali untuk pastikan mereka telah pun kembali ke sekolah. Tapi sebelum tu, kalau anda mungkin ada soalan ataupun apa sahaja yang nak dikongsikan bersama dengan kami, boleh sahaja titipkan di ruangan komen Hello Doktor TV3 Facebook, ataupun kalau anda kaki Instagram, kan boleh sahaja pergi ke Instagram kami TV3 Malaysia, cari sahaja poster Hello Doktor, tinggalkan pesanan anda, persoalan anda berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu vaksinasi remaja. Itu yang kita akan bincangkan. Pastinya pelbagai persoalan kan, mengapa kena vaksin? Bagaimana? Apakah kaedah yang digunakan untuk vaksin anak-anak remaja kita? Semua soalan itu kita akan rungkaikan bersama dengan pakar kita pada hari ini. Jadi untuk pengenalan awal, untuk anda tahu apakah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini dengan lebih mendalam, jom sama-sama kita saksikan bingkisan yang telah pun disediakan terlebih dahulu. Seramai 410,489 remaja telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 sehingga Selasa. Program vaksinasi remaja berusia 12 hingga 15 tahun di Pulau Pinang yang bermula hari ini menerima sambutan luar biasa daripada kumpulan SASAR. 23 September lalu bermula program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja PIK Remaja di 156 pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negara. Ia membabitkan semua remaja berusia 12 hingga 17 tahun termasuk yang tidak bersekolah. Menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, terdapat beberapa kaedah digunakan bagi mempercepatkan proses vaksinasi untuk remaja, iaitu secara ke sekolah atau institusi berjadual. Menurut Pengerusi Pasukan Bertindak Imunisasi COVID-19 Remaja PIK A, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, sehingga 30 September lalu, seramai 1,498,274 iaitu 47.6% remaja berusia 12 hingga 17 tahun menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin jenis Comirnaty dan 52,774 iaitu 1.7% remaja menerima dos lengkap. Kerajaan kini mensasarkan 80% remaja lengkap dos vaksin sebelum hujung tahun ini. Teruskan bersama kami hingga penghujung siaran bagi ketahui lebih lanjut mengenai vaksinasi remaja. Vaksinasi remaja. Seperti yang dimana dikabarkan tadi, lebih daripada 400,000 remaja yang telah pun divaksin dan tidak ada kesan sampingan selepas itu. Tapi pastinya ada sedikit perasaan risau, ragu-ragu dalam kalangan ibu dan ayah kerana matlamat mereka adalah untuk memastikan kesihatan dan juga keselamatan anak-anak. Tak apa, hari ini kita akan bincangkan satu persatu kemusykilan dan apakah yang mungkin bermain di fikiran anda semua sebagai ibu bapa untuk memastikan anak-anak remaja kita lengkap divaksinasi COVID-19 untuk mencapai juga kita punya herd immunity yang telah pun disarankan oleh kerajaan. Okey, hari ini 10 hari bulan 10 tahun 2021. Setiap tahun tanggal 10-10 ni macam-macam yang ada. Antaranya adalah kita sedang menyambut Hari Doktor se-Malaysia. Hari Doktor Malaysia yang mana tanggal 10-10 ini dipilih sebagai Hari Doktor Malaysia dan juga sebagai mengingati dan juga meningkatkan kesedaran dalam kalangan kita untuk kesihatan mental. Hari Kesihatan Mental Sedunia juga disambut pada 10 hari bulan 10. Okey, itulah sedikit yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kita berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu vaksinasi remaja, yang mana kita ada seorang pakar yang ingin kita kongsikan, yang ingin kita tanyakan macam-macam soalan bersama dengan saya. Di sebelah saya Dr. Saidatul Nurbaya Buang selaku pakar perubatan kesihatan awam, yang mana hari ini akan berkongsi dengan kita macam-macam perkara berkaitan dengan topik kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, berbaju hijau lengkap hari ini. Okey Doktor, 19 September merupakan tarikh yang
yang diumumkan vaksinasi remaja 12 hingga 17 tahun yang mereka pastinya menggalakkan ibu bapa lah dalam kalangan ibu bapa untuk membantu anak-anak. Yang kita ingin tahu adalah keadaan sekarang ini bagaimana? Adakah mereka masih lagi berusaha untuk mengajak anak-anak semua ataupun mengajak ibu bapa untuk lebih sedar tentang kepentingan vaksin untuk remaja ini ataupun bagaimana, doktor? Okey, terima kasih atas soalan ya. Vaksinasi remaja ni kita mula secara rasminya seluruh negara pada 20 hari bulan September yang lalu ya. Okey, dan di bawah ya kita kata CITFA atau Pasukan Petugas Vaksinasi COVID-19 untuk remaja. Ya, yang diterajui oleh Datuk Dr. Nur Azmi, Timbalan Menteri Kesihatan. Pada hari semalam bukan hari semalam, iaitu 9 hari bulan Oktober ya, kita telah mencapai 2.45 juta remaja 12 hingga 17 tahun diberi vaksinasi. Okey. Satu pencapaian yang memuaskan. Sangat baik kerana kita mensasarkan pada mulanya 60% pada November. Tetapi sekarang dalam 21 hari selepas kita lancarkan, kita telah mencapai 75%. Satu maknanya di sini ibu bapa menyedari dan mereka membawa anak mereka untuk vaksinasi. Satu pencapaian yang sangat baik. Ya, kerana yang paling penting sekali adalah kesedaran ibu bapa tu kan, sebab anak-anak pastinya akan mengikut keputusan ibu bapa sama ada untuk membawa, mengusahakan mereka untuk memastikan keselamatan dan juga perlindungan lah. Setakat ini yang kita boleh katakan. Mengapa antara persoalan yang timbul, mengapa tidak disekalikan? Kan sebab kita sendiri yang atas 17 tahun telah pun mendapat keputusan untuk divaksinasi 2 dos dan sebagainya mengikut pada jenis vaksin. Tetapi anak-anak remaja baru dilakukan pada ketika ini. Kenapa kita tak soalan ni agak kenapa sekali tak dibuat dengan dewasa ya? Okey, saya nak ajak kita menelusuri sejarah kita baliklah. Kalau kita ingat pada awal wabak pandemik COVID-19 ni dulu, kita dapati yang dijangkiti dengan teruk dan yang meninggal adalah dalam kalangan mereka yang warga emas, yang ada penyakit golongan berisiko. Jadi kalau kita lihat pada masa itu juga vaksin yang sampai ke Malaysia adalah secara berjadual. Jadi dengan bilangan vaksin yang terhad, kita mengutamakan dahulu untuk memberi vaksinasi kepada yang berisiko bagi mengurangkan kita kata keterukan mereka dan mengurangkan kematian. So sekarang apabila kita dah capai 80% orang dewasa telah divaksinasi dan kita pun ada bekalan vaksin yang cukup, maka kita membuka program ini untuk remaja 12 hingga 17 tahun. Dan ini pastinya akan mengikut kepada pelbagai kaedah yang disarankan untuk melengkapkan vaksinasi bagi golongan remaja. Mungkin doktor boleh kongsikan bersama dengan kami, apakah kaedah yang ditekankan untuk melengkapkan vaksinasi remaja? Okey, bagi vaksinasi remaja ni, nombor satu yang paling penting, ibu bapa kena beri kebenaran. Kerana mereka ni semua di bawah 18 tahun. So apabila ibu bapa tadi memberi kebenaran, mereka perlu mengisi borang kebenaran. Itu syarat pertama. Ya, dan mereka sebab anak-anak ini di bawah 18 tahun, salah seorang daripada ibu, bapa dan kalau tak ada mak ayah, penjagalah datang bawa anak ini ke pusat pemberian vaksin. Ini syarat paling penting ya. Okey, kemudian kita ada berapa kaedah ya. Kaedah yang pertama kita kata untuk kita tahulah bahawa kalau 12 hingga 17 tahun ni mereka ada yang bersekolah, ada tidak bersekolah, ada juga homeschooling dan ada juga dah masuk IPT. Ya. Jadi bagi kategori ini kita bahagikan. Mereka yang bersekolah harian, tak kiralah sekolah harian kerajaan ke, bantuan kerajaan ataupun swasta antarabangsa, mereka ini kita panggil vaksinasi secara berjadual. Di mana kita letakkan di sesuatu pusat pemberian vaksin ini, beberapa sekolah dijadualkan ikut giliran sekolah. Itu pertama. Maknanya pada hari tersebut, murid daripada sekolah ni tadi akan ke pusat pemberian vaksin mengikut jadual mereka. Kedua, bagi murid sekolah asrama, kita tahu sebelum masa kita mula pada 20 hari bulan hari itu, sekolah asrama belum dibuka. Timbul kegusaran ibu bapa, macam mana anak dia nak ambil. Jadi untuk sekolah asrama ni kita bekerjasama Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan
di mana kita mengambil senarai nama murid sekolah asrama ni dan kita hantar ke negeri-negeri supaya mereka mendapat vaksinasi dekat dengan rumah mereka. Lebih mudah. Lebih mudah. Jadi tak perlulah nak balik ke negeri di mana sekolah mereka dan beri vaksinasi. Ya. Okey. Dan itu antara kaedahnya. Ya, dan yang kita ada juga yang boleh walk in. Walk in ini adalah mereka yang walk in berjadual. Bukan berjadual, walk in memang betul walk in. Mana memang boleh pergi. Boleh pergi hanya bagi 3 kategori. Yang tak bersekolah, yang dah bekerja. Remaja ni kita benarkan walk-in. Yang kedua, homeschooling. Yang ketiganya, mereka daripada IPTA ataupun IPTS. Itu antara kaedah yang boleh dikenal, boleh diketahui lah kan oleh dalam kalangan ibu bapa. Yang pastinya ini adalah untuk matlamatnya menggerakkan dan memastikan seluruh anak-anak remaja kita lengkap divaksinasi. Doktor, kita nak saksikan sedikit. Ada orang memberikan pandangan rakan kita secara maya ni. Jom sama-sama kita bacakan. Haziana Abdul, doktor namanya. Saya telah membawa 2 orang anak saya berusia 17 dan 13 tahun ke PPV Remaja Aziata Arena untuk divaksin. Walaupun ramai, proses amat laju dan lancar. Katanya para petugas sangat friendly. Alhamdulillah anak-anak saya tak demam, cuma lenguh tangan yang disuntik sahaja. Saya ada tanda thumbs up, senyum lagi. Ini doktor, sedikit komen yang diberikan oleh salah seorang masyarakat Malaysia yang sedang menonton Hello Doktor, dan pastinya inilah antara yang ramai dalam kalangan ibu bapa melalui proses yang sama kan doktor? Okey doktor, kita rehat sekejap doktor ya. Okey, kembali selepas ini masih lagi bersama dengan Hello Doktor dengan topik kita vaksinasi remaja. Rehat seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Hafiz bin Zulkifli, berumur 17 tahun dan saya telah mengambil vaksin dos yang pertama di PPV Mega Aman Jaya Sungai Petani Kedah pada 24 September yang lalu, dan saya tidak sabar untuk mengambil dos yang kedua agar kita dapat mencapai herd immunity. Antara saya ambil vaksin pada 29 September 2021 di Dewan Pandak Maya SMK Masuri. Pengalaman saya masa tu excited sebab dapat tarik untuk first dose, and at the same time nervous juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fauzan Haris bin Abdul Halim, berumur 17 tahun. Saya telah mengambil vaksin dos yang pertama pada 24 September 2021 di PPV Pandak Mayah, Langkawi, Kedah. Pengalaman saya semasa mengambil vaksin itu, saya rasa sangat gemetar. Tetapi selepas saja saya menerima dos Pfizer itu, saya rasa sangat teruja. Saya Nur Arjana Sabrina binti Azam. Saya berumur 14 tahun. Saya telah menerima dos pertama vaksin di Dewan PBB UiTM Pahang pada 29 September. Alhamdulillah segala urusan berjalan dengan lancar. Saya rasa sedikit gemetar dan gembira kerana saya dapat menerima vaksin ini. Itulah komen adik-adik kita selepas mereka lengkap divaksinasi untuk dos yang pertama ni. Ada yang teruja, ada yang rasa macam itulah keadaan dia kan yang dikongsikan bersama. Begitu juga apa yang kita lalui, itulah sama yang dilalui oleh mereka. Okey, itu yang kita dapat kompilasikan untuk anda semua. Tapi hari ini untuk di segmen ini nanti kita akan tanya seorang selebriti media sosial. Kalau nak tahu siapa, anda kena stay tune sekejap lagi. Tapi sebelum tu kita nak minta anda semua untuk ikuti kami secara maya Hello Doktor TV3 Facebook, dan juga kalau di Instagram di TV3 Malaysia, cari poster kami, tinggalkan apa sahaja pesanan anda ataupun simpan nombor telefon ni dulu. Save terus TV3 Hello Doktor 0377261603. Kalau ada masa nanti, kesempatan nanti, kita akan buka talian untuk berbual bersama dengan anda semua. Okey, baiklah penonton-penonton Hello Doktor, kita masih lagi bersama dengan doktor kita pada hari ini, Dr. Saidatul Nurbaya Buang, pakar perubatan kesihatan awam. Hari ini tadi kita dah cerita sedikit tentang pengenalan awal kan. Doktor pun dah kongsikan betapa pentingnya dan juga statistik semasa berkaitan dengan vaksinasi remaja. Doktor, kali ini kita nak menyentuh sedikit tentang kandungan untuk vaksin remaja, sebab kita difahamkan ada jenis vaksin yang tertentu diberikan untuk mereka ni, golongan remaja. Mungkin doktor boleh huraikan mengapa dipilih sebagai itulah jalan ataupun laluannya untuk diberikan kepada remaja. Okey, soalan ni ramai parents yang kata kenapa tak boleh ambil vaksin ni, kenapa certain vaksin saja boleh diambil ya. Sebenarnya Kementerian Kesihatan dia amat
kita kata mengambil berat tentang vaksin yang diberi ini selamat dan berkesan ya. Jadi bagi vaksin yang kita berikan kepada kanak-kanak ni ada 2 jenis. Pada masa kita bagi vaksin Pfizer ya, inilah vaksin yang telah diluluskan ya secara klinikal dan juga diluluskan oleh kita kata Badan Regulatory Farmasi Malaysia NPRA. Jadi bila diluluskan barulah kita boleh gunakan ya. Okey, yang keduanya baru ni kita ada ya vaksin yang kedua yang kita luluskan itu CoronaVac pada 1 hari bulan 10 hari itu ya. Tetapi vaksin ini ya kita khusus dari segi keutamaan kita masih menggunakan Pfizer dan kalau kata dalam keadaan tertentu baru kita akan menggunakan kita kata Sinovac ataupun CoronaVac ini tadi ya. Okey, dari segi kandungan dia sama dengan vaksin dewasa. Ya, kalau untuk Pfizer ni kita tetap beri suntikan 0.3 ml ke dalam bahu kiri ataupun kanan remaja. Dan dosnya pun 2 kali macam orang dewasa juga. Gap untuk dos pertama dan dos yang kedua pun sama juga. Sama, tetap 21 hari antara 21 hari hingga 42 hari. Ya, saya katakan 21 hingga 42 hari ini sebab kita akan berlaku ya murid asrama dapat di negeri dia sendiri dekat rumah pada katalah katalah pada let's say 2 minggu yang lepas ya. Patutnya 3 minggu lagi dia balik ke asrama sekarang dia dah boleh dapat. Tetapi ada antara rakannya dia tak sama jadual tu. Mungkin nanti kalau ibu bapa bertanya, kita akan cuba arrange supaya jadual tu jatuh pada jangka waktu yang dibenarkan sama pada semua murid. Lebih mudahlah. Tapi apa pun kita perlu mematuhi yang pertama sekali gap yang untuk imun badan kita terbina kan selepas divaksinasi itu perlu diutamakan. Baiklah, doktor, kita akan bersama dengan seorang selebriti media sosial yang kini lebih serius dia punya career dan melangkah masuk ke dunia yang sebenar, dunia industri yang sebenar. Kalau saya kenalkan mungkin anak-anak kita, adik-adik kita dah kenal dah. Choki akan bersama dengan kita. Tapi sebelum tu kita nak tunjukkan sedikit. Jom sama-sama kita bawa anda inilah sekitar apa yang berlaku semasa Choki mengambil vaksin. Kita akan tengok katanya tak sakit. Katanya tak sakit. Tapi jom sama-sama kita saksikan terlebih dahulu. 0.3 only 0.3 je Beres. Pfizer. Boleh. Sini relax nah, kecil sikit nah. Dia nama dah dia nah. Dia kan panding. Okey, finish you see. Kosong. Dah ke? Dah. Aduh mak tak sakit pun. Apa dia orang kata sakit lah apa? Mitos. Tak sakit. Tak sakit pun mitos semua ni. Thank you. Kemain lagi dia. Dia siap cakap doktor, mitos semua ni tak sakit pun sebab ramai yang kata sakit dan sebagainya kan dan muat naik di media sosial. Sekali dia pergi dia rasa tak macam tak ada apa-apa. Okey, itulah sedikit dia punya pengalaman ataupun yang kita dapat bawakan sekitar apa yang berlaku semasa Choki mengambil vaksin. Kita terus sahaja doktor bersama dengan Choki. Choki kini di talian. Macam mana? Bahu yang dah disuntik tu okey Okey, alhamdulillah. Itu dia. Okey, Choki, kita juga bersama dengan Dr. Saidatul di sini. Mungkin Choki boleh kongsikan bersama dengan kita lah. Sebab kalau kita tengok kat video tu memang tak ada apa-apa. Sebab video tu beberapa saat saja. Kan? Dia tak nampak lepas tu mungkin ada sakit-sakit ke, tak sihat ke, demam ke. Tapi boleh kongsikan apa yang terjadi selepas sahaja disuntik vaksin. Waktu hari pertama suntik tu, saya macam nervous lah. Macam takut side effect dia terlampau kuat. Sebab ada orang, kawan-kawan saya, sebelum saya pergi cucuk, saya tanya kawan-kawan saya, apa side effect. Dia orang rasa, dia orang macam bagi saya takut. Dia orang kata sakit apa semua. Hari pertama saya cucuk, macam normal lagi. Hari kedua tu dah mula lengur-lengur rasa dekat bahagian cucuk. Tapi demam apa semua still macam tak ada lagi. Still demam, pening semua tak ada. Just lengur. Masuk hari ketiga, hari keempat, barulah start demam dan pening sikit. Okey, sekarang dah hari keberapa selepas vaksin? Ingat tak? Dah lebih seminggu dah kan? Second dose esok. Oh,
Dah cepatlah ni second dose dah esok. Okey, alang-alang second dose esok ni sebab yang pertama adalah simptom orang kata side effectnya macam demam kan, lengar-lengur dan sebagainya. Untuk dos yang kedua ni macam saya sendirilah, kakak awak ni dia macam ada simptom yang berbeza tau, side effect yang berbeza. Macam Choki sendiri agak nervous tak untuk melalui yang vaksin yang kedua esok? Alamak, nak kata macam mana tu, nervous memang nervous sangat sebab ramai orang, kawan-kawan saya lah, saya tengok kawan-kawan saya sendiri yang second dose side effect dia memang kuat sikit. Saya macam mana ni esok nak hadap efek ni tak apa, kita cuba, kita try lah. Kita tak tahu antibody manusia lain itu macam mana lah. Okey, tapi macam mana pun sama je macam fasa yang pertama kan. Anda walaupun dah takut, walaupun dengar ramai yang cerita macam inilah itulah side effect, tapi Choki still pergi. Walaupun dengan macam baru bangun tidur terus pergi kan. Sebab kita tertarik dengan rambut Choki pada ketika ini. Saya tak fokus dekat jarum suntikan tu, saya fokus dekat rambut Choki masa ni. Ini rambut PKP ke apa ni? Tak. Yang pasal rambut tu macam kita macam nervous ni. Duk macam duk pegang rambut macam tiba-tiba kita punya giliran pula. Biarlah rambut. Kita cucuk je lah. Okey, itu saja selingan sajalah. Katanya ada sesuatu yang nak dikongsikan juga daripada rakan kita di Facebook ke? Penerbit, betul ke? Okey, jom kita saksikan terlebih dahulu Choki. Ada yang di Facebook ingin berkongsi soalan kepada doktor rupanya. Okey, Idut Rahim. Anak saya pernah menghidap ITP 3 tahun lepas. Adakah selamat untuk dia mengambil vaksinasi? Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Idut Rahim. Doktor, ITP 3 pernah mengalami keadaan itu. Sama-samalah mungkin kita boleh kongsikan adakah mereka selamat, golongan ini selamat untuk terima vaksin. Okey, terima kasih kepada ibu yang bertanya ya, kerana soalan ini bukan saja untuk ibu ni, dia juga relevan untuk ibu-ibu yang sana, kerana dalam keadaan ini ITP ni adalah satu keadaan dipanggil idiopathic thrombocytopenic purpura, ataupun keadaan di mana boleh berlaku pendarahan ya. Okey, bagi anak-anak yang ibunya mengetahui ada diagnosa seperti ini, anak ini perlu ya dibawa ke hospital yang merawat dia untuk dibuat penilaian vaksinasi. Ya, penilaian vaksinasi ini adalah bagi tujuan melihat sama ada sesuai ataupun tidak ya remaja ini diberi vaksinasi, dan kalau sesuai bila nak dapat vaksinasi. Jadi dia perlukan kita kata konsultasi doktor untuk menentukan sama ada boleh diberi atau tidak. Dan kalau tak boleh diberi vaksin itu, adakah sama ada Pfizer tak boleh diberi, bolehkah Sinovac ataupun kita kata Coronavac digunakan bagi menggantinya? Kan kita cari solusi yang mana mungkin ada yang sesuai diberikan kepada mereka yang ada kondisi. Okey, terima kasih banyak-banyak doktor. Kalau anda mungkin ada persoalan lagi, kongsikan bersama dengan kami. Kita sekali lagi bersama dengan Choki. Hai. Okey, Choki, selepas mungkin sedikitlah nak bagi tips kepada mereka yang akan melalui fasa nak ambil dos yang pertama, ataupun lepas ni tengok Choki macam steady je ambil kan. Mereka terbuka. Mereka rasa okey mak, esok saya nak pergi vaksin. Manalah tahu. Apa yang mungkin nak dikongsikan tips daripada Choki sendiri untuk kesihatan diri? Okey, tips saya untuk yang nak ambil first dose ataupun second dose, kita perlu persediaan mental tu kita kena ada, and sebelum kita nak pegang vaksin tu kita kena baca serba sedikit lah tentang vaksin ni, and yang paling penting cukup tidur, makan apa semua tu Betul. So mental memang kena jaga betul-betul. Kan kalau kita ada macam-macam fikir yang buruk-buruk yang bukan-bukan, kita sendiri risau tak boleh tidur, itulah yang menyebabkan banyak lagi masalah kesihatan yang lain jadi kan. Okey, Choki, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Katanya sekarang ni lebih serius ya, melangkah masuk ke dunia lakonan, dunia nyanyian. All the best Choki. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Itu dia Choki, selebriti media sosial kita, kecil-kecil cili padi ya. Dia dah famous kan doktor. Okey doktor, kita nak rehat seketika doktor. Kembali selepas ini kita masih lagi akan bersama dengan Dr. Saidatul untuk berkongsi dengan kita banyak lagi tentang vaksinasi remaja, dan kita akan bawakan beberapa orang untuk berkongsi pengalaman mereka pula selepas melengkapkan vaksinasi remaja untuk anak mereka. Okey, rehat seketika, kembali selepas ini.
Vaksin ini sangat baik untuk kita semua keluarga Malaysia. Alhamdulillah anak-anak saya bersemangat untuk ambil vaksin. Pada ibu bapa, berilah galakan kepada anak-anak untuk ambil vaksin untuk kebaikan kita semua. Bagi saya sepatutnya kita lebih mengutamakan seranan kerajaan daripada terpengaruh dengan berita palsu di media sosial. Saya merayu agar saudara dan saudari tidak membiarkan anak-anak kalian menjadi mangsa kerakusan COVID-19 akibat dari stigma sebagai masyarakat yang memandang negatif terhadap vaksin. Sebenarnya saya tidak memujuk anak saya untuk mengambil vaksin, tetapi dia yang memberitahu saya tarikh yang akan dia divaksinkan. Tidak dinafikan bahawa vaksin boleh menyebabkan kesan sampingan, namun pada dasarnya semua kesan itu terkawal dan mendapat perhatian daripada pihak kuasa perubatan. Ya, nak tak nak kita kena setuju bahawa untuk memastikan kejayaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk remaja ni, ibu bapa merupakan tulang belakangnya. Kalau ibu bapa tu menyarankan benda yang betul, yang sahih, itulah yang kita inginkan dalam kalangan remaja. Okey, kita kembali bersama dengan doktor. Doktor, apa peranan penting yang boleh dikongsikan dalam kalangan ibu bapa ini yang mereka harus tahu, mereka harus cakna dan tidak sewenang-wenangnya menerima berita yang tidak sahih tentang vaksinasi yang kini ibarat lambakan, terlalu banyak sangat berita yang tidak sahih dikongsikan. Tapi apakah peranan penting ibu bapa yang perlu memastikan kita ni bergerak pada jalan yang betul? Betul, sebab peranan ibu bapa sangat penting ya. Sebab sekarang ni kalau kita lihat, kita ni adalah satu peperangan ya dengan sesuatu virus yang kita tidak kenali. Jadi peranan ibu bapa khususnya untuk anak ini sangat penting. Pertamanya, kalau kita mendapat berita tu semak dulu. Ya, sebab banyak kalau kita lihat di dalam media sosial mengatakan vaksin ini boleh menyebabkan kemandulan. Vaksin ini akan menukar genetik seseorang. Ini adalah berita palsu yang disebarkan dan biasanya ibu bapa tak sepatutnya lah pergi terima, oh betul, especially kerana kita melihat kaedah pendekatan yang diambil oleh kumpulan-kumpulan yang anti vaksin ini dengan membuat penceritaan dan mengambil emosi. Tetapi saya mohon ibu bapa ya, dalam konteks ini mereka lebih bersifat realistik, membaca dan mendapatkan jawapan daripada kita kata sumber yang sahih. Contohnya paling susah pun paling senang pergi berjumpa dengan mana-mana kalau kata klinik dan bertanya mengenai soalan ini. Ya, sebab dan juga membaca daripada sumber-sumber yang sahih ya. Sebab berita yang ini boleh apa yang akan berlaku apabila sekiranya mereka terpengaruh ya ibu bapa ni, kita akan dapati anak-anak tidak akan divaksin. Bila anak tervaksin, risiko anak tadi mendapat jangkitan adalah tinggi, sedangkan kita tahu walaupun diberi vaksinasi ia tidak menjamin jangkitan tidak berlaku. Masih lagi boleh kena. Kita masih boleh kena. Tapi betul. Stage yang mungkin diharapkanlah stage yang ringan. Ya? Yang ringan. Sebab kalau kita lihat data pun tahun lepas ya, kita dapati bahawa kanak-kanak ni hanya dalam 130,000 macam tu saja kena. Tapi pada tahun ini bilangan itu telah meningkat sebanyak 3 kali ganda. Begitu juga kematian dalam kalangan kanak-kanak ya. Kita dapati apabila kita telah melindungi kaum dewasa, maka jangkitan di kalangan kita kata pandemic of the unvaccinated ini mula berlaku. Jadi kalau boleh kita nak dengan cepatnya melindungi semua populasi yang layak dilindungi di negara ini. Jadi ibu bapa adalah peranan anda sebenarnya untuk memainkan peranan ini. Ya, ini adalah anak anda. Kalau sakit pun anda lah yang perlu menjaga dan bukannya dengan berita-berita di luar sana tadi. So bacalah dengan betul, dapatkan nasihat yang betul dan bawa anak anda untuk vaksinasi. Dan saya tahu ada juga ibu bapa risau ya. Sebab dia kata nanti macam tadi Coki kata ada kesan sampingan. Betul, kesan sampingan ini juga betul. Tetapi kebanyakan anak-anak mendapat kesan yang ringan. Macam Coki kata sakit bahu, demam. Yang biasa kita alami. Ya, tapi ada juga ya kemungkinan dapat kita kata carditis, pericarditis yang agak teruk, yang jarang berlaku ya. Kita dapati datanya dalam 0.004% saja berlaku dan dia sekiranya di kesan awal dia boleh dirawat dengan cepat. Ibu bapa selepas vaksinasi kena tahulah tanda ya. Yang kita nak suruh dia tengok sangat tanda adalah kalau khususnya selepas dos 2, dalam 3 atau 4 hari selepas vaksinasi,
perhatikan sekiranya anak mula mengadu sakit dada, ya, ataupun jantung bergerak cepat. Ini adalah tanda yang mereka perlu bawa anak mereka untuk mendapat rawatan ke hospital. Okey. Kadang-kadang kalau kita rasakan macam semua simptom itu ringan, itu mungkin hanyalah simptom ataupun tidak balas yang biasa. Tapi bila berlakunya perkara-perkara yang lebih serius seperti sakit dada, degupan jantung yang agak laju dan sebagainya, itu cepat-cepatlah bawa pergi jumpa doktor, kerana walaupun kes ini agak jarang sangat berlaku, tetapi ianya boleh berlaku. Kan doktor? Ianya boleh berlaku. Jadi ini Okey, itu yang perlu kita tahu. Peranan ibu bapa amatlah penting. Kita masih lagi menunggu masa untuk kita interview ataupun untuk berbual bersama dengan dua individu ini, seorang ibu dan juga seorang anak ini. Kabarnya ini berkaitan dengan apa yang berlaku pada 30 September lalu. Okey, rakaman video seorang remaja lelaki yang hampir pitam selepas didakwa baru sahaja menerima suntikan vaksin COVID-19, dan juga kalau anda saksikan video pendek berdurasi 36 saat ini, sebenarnya dah pun tular di media sosial. Dan memaparkan keadaan anak itu ataupun anak remaja itu dipapar seorang lelaki dalam keadaan yang sangat lemah dan katanya hampir pingsan selepas menerima suntikan vaksin. Okey, itulah secara ringkasnya apa yang berlaku. Ini dia sedikit anda boleh saksikan, dan saya pasti anda juga dah tengok video ini kalau anda yang selalu di media sosial. Dan difahamkan apa yang berlaku adalah pelajar itu sangat takut, ada sedikit anxiety, sehinggalah tak dapat tidur dan sebagainya. Tapi kita nak tahu sendiri dari mulut tuan punya badan apa sebenarnya yang terjadi. Kita akan bersama dengan ibunya, Puan Ulfah Ahmad Daris, dan juga adik Muhammad Azim Hassan. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Ya, okey, Puan Ulfah dululah saya tanya ya. Macam mana Puan Ulfah? Mungkin boleh kongsikan, sebab bila dah tular ni di media sosial, sangat ramai yang membuat andaian yang saya tak tahulah sama ada yang mana satu betul, yang mana satu salah. Puan Ulfah sendiri mungkin boleh ceritakan kepada kami keadaan sebenar yang berlaku, Puan Ulfah. Oh, pada pagi tu, lepas sarapan kita pergi tempat vaksin tu kan. Okey. Dalam pukul 11 pagi kita sampai ke sana. Lepas sesi pendaftaran apa semua dah siap vaksin. Kita nak ambil gambar lah kan, buat kenangan dekat kotak tu kan. Ya, masa tu muka anak saya, Muhammad Azim ni pun lah memang lain macam. Kita faham anak kita. Habis lepas tu, lepas ambil gambar tu, kita nak keluar ke depan. Dia kata, Bu, ada rasa macam nak pitam, dia kata. Macam tak sedap rasa lah kan. Pening, dia kata. Habis saya kata, okey tak apalah, jom kita balik. Sebab dah dapat vaksin kan. Lepas dia kata nak pitam tu, saya tahu dia dah rebah dah. Dekat situ juga? Dekat situ juga, dia terus lembik. Okey. Masa tu apa terus tindakan yang dilakukan oleh Puan Ulfah masa tu? Saya tak sempat nak sambut dia kan. Sebab terperanjat. Dia tak ada apa-apa. Dia sihat. Sebelum ni memang tak ada apa-apa penyakit. Habis kita panggil dia, minta tolong kat orang kawasan tu. Habis saya nampak ada sukarelawan kat situ. Rela tolong angkatkan dia masuk ke dalam. Okey Azim, masa tu apa yang Azim rasa? Mula-mula sekali sebelum kebal, mungkin dapat kongsikan kalau diingatlah, sakit kepala sangat-sangat ke, rasa nak muntah sangat ke, macam mana? Macam pening sikit, lepas tu rasa macam memual sikit. Mual-mual? Okey, boleh tak cerita? Katanya Azim sangat risau. Okey, ni apa yang kita dapat lah info yang kita dapat. Azim sangat risau kan esoknya nak vaksin, macam-macam fikir sampai katanya tak cukup tidur. Betul ke? Ataupun sebenarnya mengapa yang menyebabkan perkara ini berlaku, kondisi ini berlaku? Azim cukup tidur rasa dia sebab bila tahu kata nak vaksin tu, tapi masa seminggu cikgu kata nak vaksin kan. Memang dia cakap dengan saya, Bu, ada risau, dia takut, dia kata macam tu. Dia memang penakut sikit orangnya. Tak apa, jangan risau. Jarum tu memang semua orang takut. Saya pun termasuk dalam kalangan. Dia takut sangat ke ataupun takut sikit je? Okey, jadi kita nak tanya jugalah doktor. Alang-alang kita bersama dengan Dr. Saidatul kan. Doktor mungkin boleh bagikan pandangan doktor lah. Kalau doktor mendengarkan cerita anak dan ibu ini dan apa yang berlaku terhadap Azim sendiri, apa yang mungkin doktor boleh katakan? Okey, biasa keadaan ini bukan saja dalam vaksin COVID ya, dia juga berlaku dalam vaksin lain untuk kanak-kanak ya. Apa yang Azim hadapi kita panggil sebagai vasovagal attack ya. Selepas cucuk tu dia duduk, sebenarnya selepas minum suntikan Azim dah duduk di bilik
pemerhatian selama 15 hingga 30 minit ya. Kadang-kadang apa yang berlaku apabila dia bangun rasa ketakutan ni tadi menyebabkan reaksi dia macam seolah-olah macam pitam, dan biasanya lepas kita beri rawatan segera ya dia akan pulih dan dia seperti sedia kala. Dan ini dan sebenarnya Azim boleh pergi ambil vaksin dos yang kedua nanti, dan harap dengan pengamal jangan takut lepas ni Azim. Takut ya, dia sebenarnya lepas ni kena berani untuk ambil dos yang kedua ya. Ya. Okey, dos kedua bila Azim? 21 bulan. 21, tak lama lagi. Okey, katanya okey, katanya semasa Azim berada di hospital, Azim juga dilawat oleh Timbalan Menteri Kesihatan kita. Apa yang dinasihatkan kepada Azim? Azim mungkin boleh kongsikan tak? Apa yang bagi kekuatan semangat? Ada. Ada je. Okey, maknanya tu rahsia lah apa yang dibualkan. Tak apa. Tapi ini antara yang sedutan lah kita boleh bawakan kepada anda semua, keadaan Azim selepas menerima lawatan lah juga kan daripada Timbalan Menteri Kesihatan kita. Dan kesihatan Azim bagaimana sekarang ini Azim? Boleh kongsikan tak? Ada lagi tak rasa pening-pening ke? Rasa tak selesa ataupun bagaimana? Sepening tak ada. Ada sepening. Ada sepening tak sekarang? Tak ada. Sekarang dia dah sihat je. Tak ada sepening. Puan Ulfa pun bersedia untuk menerima selepas mungkinlah kalau yang suntikan yang pertama side effect dia agak serius, dan yang kedua ni lebih berjaga-jaga lah kan Puan Ulfa? Ya. Persiapan untuk menerima dos vaksin yang kedua untuk anak ni lebih sikit lah. Kita akan lakukan ekstra sikit lah kan? Lebih berjaga-jaga. Saya pun selalu bagi semangat kat dia ni. Kawan-kawan dia pun ada telefon. Dia kata Azim kena kuat. Oh, best ya. Okey, betul-betul. Sokongan dan juga daripada kawan-kawan, keluarga ni sangat-sangat penting kan untuk memastikan keadaan Azim. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Ulfa dan juga Azim berkongsi dengan kita semua. Itulah, bila dah tular dekat media sosial ni, kita nak ambilkan juga kesempatan ini kan doktor, untuk tahu keadaan sebenar. Sebab bila berlakunya keadaan ini, banyak benda yang boleh mengekang daripada ibu-ibu mengambil vaksin dan menyuruh anak-anak mereka kan doktor. Ya, betul. Ibu-ibu pun tak perlu takutlah kena reaksi macam Azim konteks ini adalah kerana dia takut ya. Dalam pemberian vaksin tak semua ya akan mengalami kesan sampingan. Ada yang dapat kesan yang memang kata tak rasa apa-apa, macam Coki kata tak sakit pun. Jadi tak perlu bimbang. Yang penting ibu bapa ya, sebab perlu memberi apa dia kata yang paling sangat kita harapkan, berilah kebenaran kepada anak-anak untuk divaksinkan ya. Sebab ini adalah satu usaha yang Kementerian Kesihatan buat untuk seluruh rakyat, dan tanggungjawab ibu bapa memastikan anak mereka diberi vaksinasi ya, bawa mereka ke pusat pemberian vaksinasi ikut jadual yang ditetapkan. Kita mohon sangat, ini tanggungjawab ibu bapa. Kami boleh beri vaksin, tetapi untuk menyucuk sampai ke lengan itu ya, itu tanggungjawab ibu bapa ya. Apa-apa pun kelulusan mereka yang berada di bawah 17 tahun ini adalah tergantung kepada ibu bapa mereka kan. Jadi walaupun ini tidak dikatakan wajib kepada semua, tetapi anda kena tahu bagi memberikan perlindungan kesihatan kepada anak-anak kita, sebenarnya inilah pilihan yang kita ada, inilah ikhtiar yang kita ada. Okey, kita akan kembali seketika nanti, masih lagi bercakap tentang vaksinasi remaja, cuma kita dah nak habis. Tapi sebelum tu kita rehat sekejap. Sambil-sambil anda minum kopi tu, jangan lupa teruskan bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Dan pastinya kita telah pun melebihi daripada sasaran yang telah pun ditetapkan. Ini semua disebabkan kecaknaan, kesedaran ibu bapa di luar sana untuk memastikan perlindungan kesihatan anak-anak mereka daripada wabak COVID-19 ini terjamin. Okey, kita bersama dengan Dr. Saidatul sekali lagi. Doktor, kali ini kita nak tanya pula tentang apakah perkara yang paling penting sekali untuk diambil berat ataupun diberikan perhatian oleh mereka yang ingin mengambil suntikan vaksin, doktor. Okey, terima kasih soalan tersebut ya. Saya boleh bagikan kepada 3 ya. Yang pertama, persediaan sebelum ambil vaksin. Yang kedua, semasa bawa anak.
yang ketiga selepas ya. Okey, sebelum beri vaksin pastikan anak ini didaftar. MySejahteranya dikemaskinikan untuk anak. Sebab melalui MySejahtera ini di mana sijil digital vaksin akan keluar. Jadi sebelum pergi ke pusat vaksinasi, pastikan dia diupdate. Yang kedua, jangan lupa pergi bawa dokumen anak. Ke pusat ni, dokumentasi. Pergi-pergi tak bawa, macam mana kita nak sahkan anak ni punya identiti. Ya. Dan semasa vaksinasi, sebenarnya salah seorang ibu bapa boleh mengikuti anak sehingga tempat anak itu di stesen 4, kita panggil stesen vaksinasi. Ya. Tapi jangan ramai-ramai, hanya satu orang dewasa. Sebab nanti akan sesak. Kita nak mengurangkan kesesakan dan nak mempercepatkan proses. Okey, yang ketiga selepas. Yang penting selepas ni, yang selepas ni adalah ibu bapa perlu memastikan anak mendapat rehat yang cukup, ya. Dan tidur yang cukup, ya. Jangan benarkan anak sampai tidur larut malam. Selepas ni. Kemudian tidak membenarkan anak untuk melakukan aktiviti yang orang kata agak aktif dalam tempoh 7 hari selepas vaksinasi. Ya. Dan monitor kesihatan mereka, exactly. Kembangan Dan kesihatan mereka. Especially tengok jangan sebab kita dapati bahawa semasa dewasa punya vaksinasi, kesan sampingan banyak yang dilaporkan. Kita minta ibu bapa juga turut melaporkan kesan walaupun kecil, ya, yang dihadapi anak melalui MySejahtera, kesan sampingan. Apatah lagi yang besar. Itu kita mohon ibu bapa lakukan. Ya. Supaya analisis ini amat penting, ya, untuk memastikan kita tahu apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak. Ya, anak-anak juga kena fahamlah tanggungjawab mereka. Dengar cakap dalam 7 hari ni saya tak boleh aktif, saya kena rehat cukup, makanan saya yang seimbang dan sebagainya. Okey, Doktor, alang-alang kini kita nak sentuh sikit tentang siapa yang tak boleh mengambil vaksin ni, Doktor. Ya, terima kasih atas soalan tersebut, ya, sebab memang tak semua orang boleh divaksinkan, ya. Okey, pertama kita tahu sebagaimana dewasa, kalau kita kata vaksin yang Pfizer ini, dia dibuat daripada mRNA dan dalamnya ada PEG, polyethylene glycol. Mereka yang allergic kepada polyethylene glycol ini, ya, mereka tidak akan menimbulkan satu reaksi lah kepada mereka. So mereka ini sekiranya mereka ini sihat, tidak hanya allergic saja, kita boleh memberi mereka kepada gantian vaksin kita kata tadi Sinovac, ya. Tetapi kalau mereka ini ada penyakit, contohnya, ya, dia ada penyakit yang tak boleh diberi vaksin, ya, dalam konteks ini, maka mereka ini memang kita tak dapat beri vaksin, ya. Yang keduanya, kita cuba alih kepada Sinovac. Tetapi dengan Sinovac pun mereka kata develop allergy. Ya, untuk Sinovac, ya, tidak semua orang kata, mama yang kata Sinovac ni dia kurang kesan sampingan. Tetapi mereka yang ada alergi kepada Sinovac, mereka yang ada sejarah, kita bukan sejarah tapi penyakit, ya, kita kata sistem saraf, contohnya Guillain-Barré, ya. Mereka ini tidak boleh menerima vaksin Sinovac. Jadi ada di kalangan anak kita memang tak boleh. Jadi mereka ini amat bergantung kepada liputan vaksinasi oleh anak-anak yang lain. Sebab tu pentingnya ujian awal tentang vaksinasi yang mendapatkan konsultation daripada doktor dulu, kan, mengetahui adakah anak anda sesuai untuk mengambil sekian-sekian jenis vaksin. Itu sangat penting. Okey, Doktor, kita nak tinjau sekejap di Facebook kami. Ada orang yang bertanya. Jom kita bacakan terlebih dahulu. Namanya Nurni Azman. Anak saya F1 ada asma, F1 ada asma dari kecil. Form 1. Short form sangat kakak ni, old school. Okey, kita kembali. Anak saya Form 1 ada asma dari kecil, kerap admit ward. Dia juga ada eczema yang teruk kat badan. Adakah sesuai untuk vaksin? Okey, terima kasih Nurni untuk bertanyakan soalan ini. Ada asma dari kecil, Doktor. Okey, Puan Nurni, ucapan sama. Jadi bila ada asma, anak ini akan ada follow up di hospital. Jadi doktor yang merawat ni akan membuat penilaian sama ada anak ini boleh diberi vaksin ataupun tidak. Jadi pergilah ke hospital yang merawat anak tadi. Mohon supaya penilaian
kita kata penilaian vaksinasi dibuat dan doktor akan maklumkan sama ada ia layak divaksin ataupun tidak. Ya. Okey. Sebab kalau nak ikutkan cara yang dewasa, proses ataupun stesen-stesen yang ada pun ada jumpa doktor. Konsultasi di situ pun boleh dinyatakan kondisi sebenar anak-anak juga kan doktor? Supaya doktor situ boleh assess lah adakah ianya boleh menerima vaksin ataupun tidak boleh. Dan ianya bergantung kalau mereka yang tak dapat ambil vaksin ni, maknanya kesihatan mereka, keselamatan mereka bergantung pada mereka yang dah ambil vaksin. Tapi yang paling penting, ibu bapa bila sampai ke stesen konsultasi ni tadi, ceritakan kepada petugas tu doktor yang anak ini sekiranya ada masalah kesihatan. Maklumat ini sangat penting bagi menentukan kepada kalau di pusat pemberian tu boleh atau tidak anak diberi vaksinasi pada hari tersebut. Okey, baiklah. Seorang lagi rakan kita secara maya doktor, jom kita tinjau di Facebook. Ada soalan satu lagi yang kita boleh kongsikan di sini. Namanya M Zahari. Berapa lama ya kita boleh menangguh dos 2? Okey, berapa lama kita boleh menangguh dos 2? Nak tangguh dos 2 ya. Kita pun nak tahu kenapa dia nak tangguh dos 2 ya. Itulah kenapa nak tangguh tu satu soalan dia. Tapi dari segi jawapannya, apabila kita untuk vaksin untuk kanak-kanak atau remaja, kita bagi vaksin Pfizer ni tadi. Jadi masa tempoh untuk dos 2 ni ada antara 21 hingga 42 hari. Itu tempoh yang kita benarkannya paling awal. Kalau yang cantik 21 hari, kalau dia nak lewat pun boleh 42 sampai 42 hari sahaja. Kan? Sebab mungkin ini adalah antara sebab yang kita perlu pastikan. Kalau dah lambat sangat nanti kita sendiri yang susah pula kan. Betul. Kita nak bina imun badan cepat-cepat kalau boleh. Sekarang ni macam-macam lah doktor dah beri kelonggaran rentas negeri, mesti ramai nak balik kampung dan sebagainya ni kan. Tapi kita kena pastikan juga anak-anak kita punya keselamatan dari sudut vaksin dan sebagainya. Okey doktor, saranan yang paling penting sekali yang doktor nak sampaikan mewakili pihak KKM juga kepada anak-anak remaja kita, kepada ibu-ibu yang sedang mendengar rancangan Hello Doktor ni untuk memastikan pelindungan vaksinasi ini diambil oleh anak mereka. Okey. So, pertamanya adalah vaksinasi. Untuk vaksinasi kita menggalakkan semua anak-anak yang layak diberi vaksinasi ya. Tetapi ibu jangan terlalu gairah ya. Ada yang gairah anak tak cukup 12 tahun pun dia nak beri vaksinasi. So jadikanlah hadiah hari jadi yang ke-12 itu diberi vaksinasi anak. Kan? Yang kedua, ibu bapa kena faham vaksinasi ini bukan kebal. Dia adalah salah satu kaedah yang kita kata kaedah kesihatan awam yang perlu dilaksanakan bersekali dengan kita memakai topi muka dan juga penjarakan sosial. Jadi janganlah kita apabila divaksinasi kita culas daripada mengamalkan kaedah-kaedah pencegahan yang lain. Faham? Kan? Dia dah vaksin, suka keluar teruja. Walaupun kita faham perasaan teruja tu kan doktor? Ya, kena kawal. Dan kena ajar ibu-ibu menilai risiko. Contohnya kalau kita nak pergi satu kedai tu, tengok kedai ni selamat tak untuk saya masuk? Ya, tempat yang ini sesuai tak untuk saya masuk? So ini perlu diajar kepada anak-anak supaya mereka dapat mengurangkan risiko transmisi mendapat jangkitan. Itu dia. Doktor, terima kasih banyak-banyak doktor berkongsi dengan kita banyak sangat hari ini. Dan yang paling penting sekali saya sukakan saranan yang kita perlu menilai keadaan itu. Sebagai ibu bapa itulah tanggungjawab kita. Betul. Bila kelonggaran dah dapat ni, keselamatan anak-anak kita, kesihatan anak-anak kita tergantung kepada keputusan kita sendiri. Sekali lagi kita nak berterima kasih kepada Dr. Saidatul Nurbaya Buang selaku pakar perubatan kesihatan awam yang bersama dengan kita pada hari ini dalam rancangan Hello Doktor. Kita harapkan agar perkongsian pada hari ini dapat manfaat dalam kalangan ibu bapa yang pastinya ada anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun untuk memastikan anak-anak anda mendapat vaksin COVID-19. Mereka yang ada anak bawah 12 tahun, tanggungjawab kita bersama untuk memastikan keselamatan anak-anak kita walau di mana sahaja kita berada. Saya tahu lepas ni semua dah teruja, dah pack-pack barang dah doktor. Semua dah nak balik kampung kan? Betul, tapi jangan lupa SOP. Itu dia. Jangan lupa SOP. Sama-sama kita kuatkan, tingkatkan kawalan diri kita untuk memastikan semua selamat dan kelonggaran itu dihargai. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Hello Doktor. Hari yang sama, waktu yang sama. Jangan lupa ikuti kami di Facebook kami Hello Doktor TV3. Assalamualaikum. Jaga diri semua.